Okay, Assalamualaikum. Kita sambung subtopik yang baru iaitu keupayaan elektrod piawai. Walaupun cikgu dah skip sekejap topik ini sebab ini adalah topik yang agak baru, subtopik yang baru. So kita tengok secara lebih detail lagi tentang keupayaan elektrod piawai. Okay, mungkin kamu atau korang dah baca sedikit tentang maklumat tentang topik ini. So cikgu baca balik. Definisi elektrod piawai ini kamu kena catatlah dalam buku nota definisi dia. Keupayaan elektrod keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila ini bukan definisi elektrod piawai ini definisi tentang keupayaan elektrod. Tentang keupayaan elektrod, bukan elektrod piawai. Keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M dalam sel setengah. Okey, pertamanya dekat sini tentang maksud elektrod lah. Elektrod ni kita tak pasti kamu sudah diperkenalkan atau tidak. Tapi secara ringkasnya elektrod ni adalah biasanya logam lah. Logam yang kita celupkan di dalam larutan aqueous ataupun larutan ion. Okey. Jadi elektrod ni biasanya logam, tapi kadang-kadang ada juga bukan logam. Beza keupayaan ni maksudnya biasanya diwakili oleh nilai voltan. Dia ada bacaan nilai voltan. Okey. Jadi keupayaan elektrod ni secara ringkasnya adalah sesuatu elektrod atau logam yang dicelupkan ke dalam larutan aqueous, dan larutan aqueous itu mengandungi ion logam dia M something plus lah. Itu kita panggil kalau logam dicelupkan dalam larutan dia, kita panggil dia sel setengah. Contohnya kalau logam zinc, kita mesti rendamkan dalam larutan dia, contohnya zinc sulfat ke zinc nitrat ke, asalkan dia mengandungi ion zinc, ion logam tersebut. Okey, itu yang dimasukkan dalam sel setengah. Okey, kita teruskan baca dia punya konten lagi. Keupayaan elektrod suatu sel tidak dapat diukur secara langsung. Oleh itu, kalau kita setakat celup, kita tak dapat nilai dia lah sebenarnya. Oleh itu, nilai keupayaan elektrod bagi suatu sistem ditentukan berdasarkan keupayaan elektrod antara dua sel setengah. Okey, bermaksud di sini kalau kita setakat celupkan logam dengan larutan ion dia, kita tidak akan dapat nilai ataupun tidak akan dapat nilai voltan. Kita mesti bandingkan dia atau gabungkan dia dengan dua sel setengah yang lain. Okey, jadi keupayaan elektrod bagi suatu sistem dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan dengan satu sistem elektrod sebagai rujukan piawai. Jadi kita nak dapat nilai keupayaan itu ataupun nilai voltan itu setiap kita katakan elektrod yang berbeza, kita kena bandingkan dengan satu elektrod sebagai rujukan piawai. Okey, jadi saintis ataupun ahli kimia ni telah memilih elektrod hidrogen sebagai elektrod piawai untuk dibanding-bandingkan. Okey, jadi ini ciri-ciri dia ataupun ciri elektrod piawai hidrogen, iaitu mengandungi kepekatan ion 1 mol di empadu, tekanan gas 1 atmosfera, suhu 25 darjah Celsius. Ini suhu bilik suhu bilik international punya suhu bilik 25 darjah Celsius, dan platinum
digunakan sebagai elektrod. So ini ciri-ciri yang perlu ada dalam elektrod hidrogen piawai ini. Ini untuk hidrogen piawai. Okey, ini contoh gambar rajah sel setengah. Ini kita panggil sel setengah bagi elektrod hidrogen piawai. Sebabnya kita hanya ada hidrogen dicelupkan dalam larutan yang mengandungi ion hidrogen. Jadi ini kita panggil sel setengah. Tetapi hidrogen ini ada cara lah bagaimana kita nak mencelupkan ke dalam larutan dia. Okey. Okey, elektrod hidrogen piawai terdiri daripada satu sebabnya hidrogen ni tidak wujud dalam bentuk pepejal, jadi dia menggunakan platinum supaya ada sebab lah di sini. Platinum direndam ke dalam lautan asid yang mengandungi ion hidrogen dan gas hidrogen dialirkan ke dalam larutan asid itu. Kita sebenarnya lebih fokus kepada gas hidrogen, yes. Dia akan menjadi elektrod di situ, tetapi dia masuk melalui platinum. Okey, jadi ini buat permulaan, inilah persamaan yang berlaku di sel hidrogen, yang kita panggil persamaan setengah, yang mana ion hidrogen di dalam larutan itu menerima 2 elektron membentuk gas hidrogen, dan dia ada nilai voltan. Nilai voltan dia adalah kosong. Nilai dia adalah kosong. Sebabnya kenapa dia kosong? Sebabnya salah satunya memang kita nak jadikan dia sebagai piawai, mestilah kosong. Jadi selepas ini kita nak lihat, nak bincang bagaimana kita nak bandingkan dengan semua sel, bandingkan dengan elektrod hidrogen piawai. Okey, contohnya bagaimanakah nilai keupayaan elektrod piawai zinc ditentukan? Okey, kalau nilai keupayaan zinc ataupun sel setengah zinc, dia tidak akan menunjukkan nilai. Kita mesti bandingkan dia dengan piawai. Jadi inilah gambar rajah dia, yang mana keupayaan elektrod piawai zinc E, ini kita panggil E0, E0 ni E0. Zinc diperolehi apabila sel setengah yang terdiri daripada elektrod zinc dicelup ke dalam larutan mengandungi ion zinc. Okey, dia mesti dicelup dalam lautan, kemudian disambung kepada elektrod hidrogen piawai, dan dihubungi oleh titian garam. Ini sebenarnya adalah, kalau kita nak ikutkan, sebenarnya ini salah satu sel kimia, sel kimia. Mungkin kamu tak belajar lagi, kita akan belajar selepas ini. Kalau kamu perasan sebelum ni, cikgu ada nyatakan silibus yang lama-lama dia menggunakan ciri elektrokimia. Kita dapati zinc ini berada di atas hidrogen dalam siri elektrokimia. Kalau berada di atas, bermaksud zinc ni cenderung melepaskan elektron. Tak apa, berbanding hidrogen. So kita sambung dekat sini, sebabnya dekat sini dia tak nyatakan tentang konsep siri elektrokimia, dia tak ada. So cikgu nak kaitkan dekat sini konsep siri elektrokimia. Oleh sebab keupayaan elektrod hidrogen ialah kosong, maka dia ada bacaan 0.76 volt. Nilai volta ni inilah menunjukkan keupayaan elektrod zinc. Cara kerja dia adalah zinc, kalau kita tengok dalam siri elektrokimia, memang di sini tidak dinyatakan siri elektrokimia. Memang tidak dinyatakan siri elektrokimia, tetapi cikgu aplikasikan konsep itu sedikit di sini untuk sebabnya kita nak tengok elektron mana yang melepaskan elektron. Jadi zinc adalah cenderung untuk membebaskan elektron berbanding
hidrogen. Okey. Jadi sesiapa yang membebaskan elektron dan dia akan menjadi terminal negatif. Okey, automatik. Mana-mana logam, kalau kita pairkan dia, kalau logam itu cenderung melepaskan elektron, dia akan jadi terminal negatif. Okey, yang salah satu sebaliknya lah, dia akan jadi terminal positif. Jadi kalau terminal negatif, ini persamaan dia, persamaan setengah dia, zinc akan melepaskan elektron. Okey, kalau melepaskan elektron, kita nak kaitkan juga dengan jenis tindak balas. Tindak balas adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, manakala bila dia bebaskan elektron kat sini, maka elektron ni akan bergerak melalui litar luar dia ni dan akan masuk ke dalam air ni melalui litar besi ni, platinum ni. Jadi apa yang berlaku, elektron ini akan diterima oleh ion-ion yang ada, iaitu ion hidrogen, dan menghasilkan gas hidrogen yang berlaku di terminal positif. Okey. Jadi untuk kita buat persamaan keupayaan elektron piawai zinc, piawai zinc 1,5, ini persamaan dia. Cara dia lah ni, cara dia kita nak tulis keupayaan piawai macam inilah. Zinc plus tambah 2A menghasilkan zinc, logam zinc atau atom zinc. So ini standard cara kita menulis. Okey. Dan kita mesti label negatif, kerana menunjukkan negatif kerana zinc itulah yang cenderung melepaskan elektron. Okey. Okey, kemudian kita ada diberi jadual siri keupayaan elektrod piawai. Okey. Yang disusun daripada yang paling negatif hingga yang paling positif. Okey. Keupayaan elektrod piawai E0 juga dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. Semua persamaan sel setengah ditulis sebagai penurunan. Tak apa, kita bincang nanti ni. Nilai E0 ialah ukuran kecenderungan satu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. Maksudnya nilai E0 atau nilai voltan ini akan menunjukkan sama ada logam atau ion itu cenderung menerima atau membebaskan elektron. Okey, ini rupa dia, siri keupayaan elektrod piawai, yang mana setiap aras tu dia ada dia punya persamaan setengah masing-masing, persamaan setengah dan logam. Okey, dan dia ada bacaan yang telah dibuat oleh eksperimen lah, semua dah ada bacaan. Okey, setakat ini cikgu rasa benda ni tak perlu hafal lah, okey, tetapi kedudukan ni kamu kena tahulah, nilai-nilai ni tak perlu hafal. Okey, bagaimana kita nak baca jadual ini? Okay, sebelum tu dia bagi satu macam formula. Okey, ejen pengoksidaan yang ni. Okey, ejen pengoksidaan ni maksudnya apa? Ejen pengoksidaan ni dia berlaku penurunan. Okey, berlaku penurunan maksudnya dia menerima elektron, kan? Ejen pengoksidaan ni bermaksud dia bahan itu mengalami penurunan. Penurunan bermaksud dia menerima elektron. Okey. Dan yang sebelah sini adalah ejen penurunan. Ejen penurunan ni bermaksud apa? Dia cenderung untuk melakukan pengoksidaan. Ni memang berbelit-belit sikit dia punya konsep ni, tapi itulah yang kita kena fahamkan. Okey, bagaimana kita nak baca? Okey, berdasarkan jadual, kita nak bandingkan antara argentum dan magnesium.
Okey. Didapati bahawa nilai E0 argentum adalah positif ataupun lebih positif, manakala nilai E0 magnesium lebih negatif. Okey, jadi daripada dua bacaan ni, apakah yang kita boleh tafsirkan? Okey, kita ikut saja dia punya ayat-ayat ni. Memang agak pening sikit dah. Okey, jadi kalau nilai Ag tu lebih positif, bermaksud mana-mana yang positif, yang sebelah kiri ni, yang sebelah kiri ni, yang kita katakan ion-ion ni, dia akan menjadi ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ejen pengoksidaan yang lebih kuat tu bermaksud dia mengalami penurunan, bermaksud dia terima elektron dengan lebih kuat lagi. Manakala nilai positif bagi logam atau atom argentum diwakili oleh bermaksud bahawa argentum itu sukar melepaskan elektron. Itu yang dimaksudkan dengan positif. Kalau nilai E0 tu dia lebih positif atau kurang elektronegatif, kurang negatif, bermaksud dia lebih fokus kepada ejen pengoksidaan dia ataupun fokus kepada ion dia, yang mana ion dia akan lebih cenderung menerima elektron ataupun lebih kuat mengalami penurunan atau ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Berbanding dengan logam argentum, kalau nilai dia positif, dia tidak akan susah nak melepaskan elektron atau susah nak melepaskan elektron. Itu maksud positif. Kalau maksud negatif, bermaksud logamnya yang sebelah kanan ni, yang sebelah kanan logam dia, okey, ataupun ionnya akan menjadi lebih mudah melepaskan elektron dan juga mengalami pengoksidaan dalam masa yang sama, ejen penurunan yang lebih kuat. Itu maksud negatif tu. Okey. Manakala sebaliknya ion yang di sebelah kiri dia tu, okey, ion yang di sebelah kiri akan sukar menerima elektron. Itu yang dimaksudkan dengan nilai positif dan nilai negatif. So agak complicated dekat sini. So kita nak buat sedikit kesimpulan untuk kita mudah faham. Bermaksud kalau sesuatu nilai E0 elektron piawai itu positif, bermaksud dia sukar untuk melepaskan elektron. Logam dia sukar melepaskan elektron, manakala ion dia senang untuk menerima elektron ataupun berlaku penurunan dengan lebih senang atau ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Manakala kalau dia negatif, nilai E0 negatif, bermaksud bahagian logam dia, iaitu bahagian belah kanan dia, adalah mudah melepaskan elektron. Mudah melepaskan elektron, mengalami pengoksidaan. Okey, manakala di sebelah ion dia, magnesium ni persamaannya ada dua, sebelah logam, sebelah ion. Kalau dia negatif, sebelah ion dia sukar untuk menerima elektron. Okey. Itulah kesimpulan dia. Dekat sini ada kesimpulan dia lagi. Kamu boleh baca. Okey. Tak apa, kita tengok secara ringkas. Dia sama ada ion yang sebelah kiri tu. Sekejap. Kita baca dulu molekul atau ion ni. Okey, yang bahagian ni cikgu nak kamu baca lah. Ni cikgu tak nak nanti cikgu baca lagi keliru. Cikgu nak kamu baca betul-betul dan kaitkan dia dengan apa yang cikgu terangkan tadi lah. Okey. So cikgu rasa itu sahaja kot tentang habis tentang sel piawai ni. Keupayaan elektron piawai.
Okey, itu saja. Kalau ada tambahan lagi, cikgu akan buat lagi lah penerangan tentang elektrik piawai ni. Okay, kalau tak ada apa-apa tambahan, kita akan teruskan ke subtopik yang seterusnya. Yang mana selepas ini kita akan masuk subtopik yang baru, tetapi subtopik yang baru ni kita nak kaitkan dengan elektrik piawai ni. Memang ada kaitan terutamanya sel kimia. Okey, itu saja kelas. Terima kasih.